Baiklah, kita mulakan soalan yang ketiga pula. Okey, sebuah 2 kilowatt. Watt ni ialah kuasa, power. Okey, kita dah pernah belajar ketika tingkatan 3 kan. Okey, so ini adalah P lah, kuasa watt ya. Okey, dan ini adalah V, kita labelkan. Kemudian digunakan oleh heater ini, iaitu pemanas elektrik, digunakan untuk memanaskan 3 kg air. Jadi ini adalah spek untuk heater tadilah. Okey, dan dia memanaskan 3 kg air. Banyak tu 3 kg. Okey, jika berkuasa dibekalkan selama 8 minit. Ini adalah T kecil. Okey, berapakah peningkatan suhu air tersebut? Okey, peningkatan suhu air maksudnya yang dia tanya adalah perubahan theta. Berapakah? Okey, dan ini adalah muatan haba tentu air, iaitu C. Okey, jadi daripada yang kita dah dapat ni, kita ada PT. Jadi formula yang kita dapat lihat di sini yang paling sesuai bagi menjawab soalan seperti ini adalah formula yang ketiga. Jadi kita buat sama-sama ya, gunakan formula yang ketiga tadi. Jadi PT sama dengan MC dan perubahan theta. Baik, jadi kita buat kat sini ya. Okey, P dulu, power dia ialah 2 kilowatt. Tetapi kilo ini kita kena buang ya. So menggantikan kilo adalah 2000 watt. Okey, dan T pula ialah 8 minit. 8 minit pun sama, kita tak boleh pakai minit, kita kena pakai saat SI unitnya. Iaitu macam mana nak tukar minit kepada saat? Darab dengan 60 saat. Okey, sama dengan GC M ialah 3 kg. Okey, C dia ialah 4200 J, KT negatif 1, darjah Celsius negatif 1, dan theta, perubahan theta adalah inilah yang kita nak cari. Kita tulis je apa perubahan theta. Okey, untuk watt ini kita boleh buat penukaran unitnya lah. Okey, untuk watt. Okey, contoh di sini ya, kita tahu P sama dengan E per T, bermaksud E adalah joule dan T kecil ini adalah masa, iaitu saat. So JS negatif 1 sama dengan watt. Jadi kita boleh tukar watt dekat sini dengan JS negatif 1 ya. Jadi kat sini jadi 2000 JS negatif 1. Okey, kita darabkan dengan 480 saat. Okey, jadi dekat sini kita darabkan lah. So kita akan dapat dekat sini 006. Okey, betul lah. Dan ini 12. Okey, dan kita nak tengok yang mana yang kita boleh potong di sini ya. Kilogram kat sini kita boleh potong kerana negatif 1. So dia menjadi J darjah Celsius negatif 1. Okey, di sini pula nanti kita boleh potong saat ini. So tinggal J sahaja. Baik. Okey, kemudian cikgu teruskan dan kita tekan kalkulator kita lah ya. Okey, dan kat sini perubahan theta. Okey, kemudian kita darab dia kat sini dengan hasil darab kita akan dapat 960,000 dan tinggal J sahaja kita tulis kat sini, dan ini kita tinggalkan perubahan theta di sini ya. Dan ini nak pindah ke sini kita bahagi. Jadi 12600 J darjah Celsius negatif 1. Okey, jadi kat sini cikgu boleh potong ya atas bawah. So jawapan akhir dia kita dapat 76.19. Cikgu bundakan jadi 2. Dan darjah Celsius negatif 1 kita bawa naik atas jadi darjah Celsius. Betul kan? Theta ini perubahan suhu unit dalam darjah Celsius. Okey, siap. Kita akan teruskan dengan eksperimen yang pertama untuk menentukan muatan haba tentu. Kita mulakan dengan air dahulu. Mudah saja eksperimennya ya. Kita letakkan termometer. Okey, ini yang penting. Kemudian kita letakkan air lah di dalam bikar ini. Yang mana kita balutkan bikar ini dengan kertas tisu. Mengapakah kena balut dengan kertas tisu? Bagi mengelakkan haba terbebas ke persekitaran. Ini penting juga ya, ke persekitaran. Jadi kita andaikan tiada haba yang dibebaskan kerana kertas tisu ini bersifat penebat, jadi haba tidak dapat dibebaskan keluar. Okey, jadi apa yang kita perlu buat untuk
eksperimen ini ialah kita perlu dapatkan kuasa pemadam api tersebut. Inilah kita boleh tengok spek pada pemanas api ini dan dapatkan berapakah kuasanya. Kemudian kita dapatkan masa pemanasan. Okey, kita tengok pada jam mengadik ketika bermulanya suhu awal ketika diambil dan suhu akhir yang kita ambil. Okey, itu adalah masanya. Kita catat berapa minit dan kita tukarkan kepada saat. Kemudian jisim air juga kita timbang dahulu. Timbang bikar kosong, kemudian kita tambah air dan kita timbang jisim bikar dan air. Kemudian jisim akhir itu kita tolakkan dengan jisim bikar kosong. So itulah jisim air. Kemudian suhu awal air kita ukur sebelum ketika bermulanya masa pemanasan bermula, dan setelah suhu akhir dia ialah berapa bacaan yang kita ambil ketika kita stopkan masa lah, sebelum kita stop masa pemanasan. Okey, jadi setelah selesai mengumpulkan semua data ini, maka kita dapat membuat perhitungan semua ini ke dalam formula yang kita dah pelajari tadilah. Okey, P power T masa dia, iaitu PT ni juga adalah Q ya, dan bahagi dengan jisim air dengan suhu awal air dan suhu akhir air, dan kita akan dapat muatan haba tentu air yang sepatutnya bersamaan dengan 4200 J kg negatif 1 darjah Celsius negatif 1. Okey, begitu juga eksperimen yang kedua, iaitu menentukan nilai muatan haba tentu logam, tapi di sini kita buat aluminium lah. Okey, kita letakkan blok aluminium yang mana kita telah pertimbang berapa kilogram ataupun berapa gram, dan kita masukkan ke dalam ni. Oh, minta maaf, ni bukan jisim air, jisim logam. Okey. Okey, ni pun sama, aluminium sebenarnya. Okey, jadi kemudian kita tengok pemanas api, pemanas rendam ini berapakah kuasanya, berapakah masa pemanasan daripada suhu awal ke suhu akhir. Kemudian jisim logam ini suhu akhir awal logam dan suhu akhir logam. Termometer ni kita masukkan ke dalam blok, dan juga kita tetap membalut blok logam tersebut, aluminium ini, dengan kertas tisu bagi mengelakkan haba terbebas ke persekitaran. Okey, jadi kemudian apabila semua data ini telah pun dikumpulkan, kita masukkan ke dalam ini dan kita akan membuat pengiraan, dan kita akan dapat berapakah nilai muatan haba tentu bagi aluminium yang sepatutnya adalah bersamaan dengan 900 J kg negatif 1 darjah Celsius negatif 1. Okay, kita juga boleh tukar blok aluminium ini dengan blok besi ataupun blok kuprum dan juga bermacam-macam blok logam yang lain. Baiklah, cikgu akan teruskan dengan aplikasi muatan haba tentu. Okey, kat sini saya akan share beberapa aplikasi muatan haba tentu. Okey, yang kita boleh sama-sama lihat. Okey, kita tengok yang pertama, contoh yang pertama. Okey, ini adalah contoh rumah kayu yang biasa kita nampak di Malaysia, dan juga rumah kayu yang juga kita boleh nampak di luar negara, yang terutamanya di negara-negara sejuk yang mengandungi salji. Okey, walaupun berbeza iklim, tetapi bahan pembinaan rumah adalah tetap sama. Okey. Okey, kita teruskan dengan tengok muatan haba tentu kayu. Kita tahu muatan haba tentu kayu adalah tinggi, kerana kayu bersifat lambat panas dan dia lambat sejuk. Okey, jadi muatan haba tentu kayu tinggi dan dia lambat. Dia tak seperti mana besi dan logam kan. So dia lambat panas, dia lambat sejuk. Jadi perlukan masa yang panjang untuk panas, masa yang panjang untuk dia sejuk balik. Jadi bagi iklim panas seperti kita di Malaysia, kayu ini bagus sebagai penebat haba. Yes. Okay, kita tahu haba datang daripada luar yang sangat tinggi. Yang nak panas ni haba lah ya. Okay, datang daripada cahaya matahari yang kita terima, terik, dan tapi dengan adanya kayu, penggunaan kayu, jadi haba dari luar tidak dapat memanaskan dalaman rumah. Jadi dalam rumah dapat kekal sejuk. Okey, jadi haba ini tidak dapat masuk ke dalam kayu kerana muatan haba tentu kayu ini pun memang tinggi. Jadi dia akan ambil masa untuk panas. Jadi dalam rumah sejuk. Berbanding dengan iklim sejuk pula, okey, kayu juga kita gunakan sebagai penebat sama.
tetapi kaedah yang berbeza. Okey, kerana apabila kat tempat yang sejuk, kita bakar api di dalam rumah. Jadi haba itu berada di dalam rumah. Okey, sekarang ini cikgu buat anak panah daripada dalam rumah ni. Okey, tetapi kita tak nak keluarkan, sebab kalau kita keluarkan haba ini, rumah akan sejuk, kita akan sejuk. Okey, sebab kat luar sangat sejuk. Jadi haba kerana menggunakan kayu ya, jadi haba daripada api dalam rumah tidak akan keluar kerana kayu itu sendiri sebagai pendinding. Jadi haba daripada dalam rumah akan sampai ke kayu, tetapi kayu yang lambat sejuk akan dan lambat panas ya, tidak akan membebaskan haba ke persekitaran. Kerana dia juga mempunyai muatan haba yang memang tinggi. Jadi dalam rumah akan kekal panas. Okey, so kedua-dua iklim adalah sangat sesuai menggunakan kayu. Okey, seterusnya ialah kuali periuk logam, kuali ataupun periuk logam dan juga periuk tanah liat. Okey, masing-masing mempunyai kepentingan masing-masing. Okay, kita mulakan dengan muatan haba tentu logam. Biasanya ini adalah contoh kuali dan juga ada juga periuk yang memang menggunakan periuk logam. Aluminium contohnya kan. Okay. Jadi kedua-dua ini mempunyai muatan haba tentu logam yang rendah. Okay, kita tahu logam rendah. Yang paling tinggi pun aluminium 900. Okay, jadi kuali ataupun periuk logam ini ya, makanan akan digoreng ataupun dimasak dengan masa yang singkat sahaja. Sekejap sahaja kita dia dah mula panas dan dapat menaikkan suhu makanan tersebut. Jadi lebih cepat panas. Jadi dengan menggunakan muatan haba tentu yang rendah, lebih cepat panas, masa yang singkat dapat menjimatkan masa untuk memasak dan dapat menjimatkan tenaga gas ataupun tenaga elektrik yang kita gunakan untuk memasak. Sangat menjimatkan. Jadi kita perlu, untuk mudah masak dan cepat masak, kita perlu mencari bahan logam untuk memasak. Okay, tapi berbeza pula kalau kita menggunakan periuk tanah liat. Periuk tanah liat tanah liat mengandungi muatan haba tentu yang tinggi, iaitu dia lambat panas dan dia lambat sejuk. Okay, tapi periuk tanah liat ini digunakan untuk kekalkan makanan tersebut dalam keadaan yang masih panas pada masa yang panjang. Mungkin kita masak awal dan kita nak makanan kita, sup kita kekal panas ketika kita hendak berbuka puasa. Contohnya pada waktu senja. Jadi ia akan membantu supaya haba daripada dalam tidak keluar. Kerana muatan haba tentu tanah liat itu yang tinggi. Jadi menghalang haba keluar. Okey. Okey, seterusnya ialah pemegang peralatan memasak. Okey, pemegang peralatan memasak contohnya warna hitam inilah. Ini senang kita nak buka, kita nak pegang, nak angkat periuk, nak masak sudip kan. Okey, pemegang sudip periuk daripada bahan seperti plastik, ada juga yang diperbuat daripada getah dan ada juga daripada kayu. Bahan-bahan ini antaranya ialah muatan haba tentu yang agak tinggi. Okey. So pemegang sudip atau periuk ini akan lambat ataupun cepat menjadi panas. Kalau muatan haba tentu yang tinggi, jadi dia akan lambat menjadi panas. So bila lambat menjadi panas, walaupun sudip ini sudah panas, periuk sudah panas dan mudah untuk memasak makanan, kita memang nak cari periuk logam yang macam ni tadi supaya cepat masak. Muatan haba tentu mesti rendah, tetapi untuk pemegang mesti lambat panas. Muatan haba tentu mesti tinggi supaya kita mudah dan selamat dan tidak mengalami kepanasan. Okey, kulit tidak mudah melecur. Okey, so ini adalah perbezaan antara pemegang dengan periuk dan logam itu sendiri. Okey. Okey, seterusnya, okey, baru selesai 3. Kita ada lagi 3 lagi untuk aplikasi muatan haba tentu. Okay, yang keempat ialah radiator kereta. Yang biasanya kalau anda selalu lihat ayah anda mengisi air di dalam kereta. Okay, itu adalah sebenarnya untuk radiator kereta. Okay, radiator ni penting ya. Kalau kurang air di dalam radiator, mungkin nanti kereta anda suhunya akan bertambah tinggi sehinggalah berasap-asap dan tersadai di tepi jalan. Okay. Okey, radiator, apa yang ada di dalam radiator? Macam cikgu cakap tadi, air ialah muatan haba tentu yang sangat tinggi. Okey, saya tunjuk balik. Yang mana dia adalah ejen penyejuk, iaitu cooling agent yang terbaik. Dengan muatan haba tentu yang sangat-sangat tinggi, paling tinggi.
Okey. Jadi kita gunakan air sebagai alat untuk menyejukkan kereta. Sebab kita tahu kereta yang berjalan dengan beberapa ratus kilometer dengan enjin, kuasa enjin yang sangat tinggi yang menyebabkan suhu pun jadi makin tinggi. Makin lama perjalanan lebih tinggi suhu awak. Suhu kereta anda. Okey, jadi ini adalah radiator ya. Air akan mengalir dekat sini daripada tangki depan enjin untuk sejukkan enjin ya. Enjin yang panas ya mempunyai haba yang sangat tinggi. Jadi ini adalah haba yang mana haba itu mengalir dan dipindahkan ke dalam air. Air akan dibawa masuk berhampiran dengan kipas, yang mana kipas ini berfungsi untuk menyedut udara yang sejuk masuk, yang mana akan membantu menyejukkan air tersebut. Jadi air itu akan membebaskan, ini ada sirip ya, membebaskan haba ke persekitaran melalui sirip, dan apabila sejuk, air tersebut akan dipam kembali berhampiran ke enjin kereta untuk menyerap semula haba, dan seterusnya berlaku aliran peredaran yang sama. Okey, jadi kita boleh lihat kat sini ya, muatan haba tentu air yang sangat-sangat tinggi. Okey, kerana air sebagai ejen penyejuk, jadi haba dari enjin panas dipindahkan ke air. Okey, air yang panas tadi mengalir ke radiator, kemudian kipas, tadi cikgu cakap kipas ya, yang bertugas untuk menyedut udara yang sejuk, so dapat menyejukkan air panas tadi yang mengandungi haba yang banyak daripada enjin. So haba dari air panas cepat dibebaskan, okey, melalui sirip penyejuk. Okey, kalau kita tengok kat sini, ini adalah sirip penyejuk dia lah. Okey, sirip penyejuk. Kalau anda tengok kat dalam kereta anda, ayah anda tu ada macam tingkat-tingkat, ada halus tu, jaring-jaring ya. Okey, so air yang sudah sejuk dipam semula ke blok enjin. Okey, itulah radiator kereta. Jadi kita kena pastikan air sentiasa ada supaya dapat serap haba dan bebaskan haba. Okey, dan seterusnya adalah lapisan luar kapsul angkasa, dan ini adalah rupa kapsul yang membawa angkasawan-angkasawan kita untuk pulang ke bumi. Okey, dan yang terbakar ini adalah keadaan yang mana kapsul sudah pun mula memasuki atmosfera bumi, dan ini adalah kapsul yang telah pun sampai ke bumi yang mengandungi angkasawan-angkasawan kita yang telah pun pulang. Okey, kita tengok bagaimana api yang besar macam ini boleh kekal, dan angkasawan masih boleh kekal hidup dan duduk dalam ni tanpa terbakar. Okey, apakah lapisan luar kapsul yang sangat special ini? So, muatan haba tentu bahan lapisan luar kapsul ini sebenarnya adalah sangat tinggi. Okey, dan takat lebur bahan juga pun mestilah lebih tinggi. Terdiri daripada bahan ini sebenarnya terdiri daripada campuran pelbagai bahan-bahan lain yang mana mempunyai muatan haba tentu yang tinggi juga, tapi telah dicampurkan untuk menjadikan ianya lebih kuat kepada tekanan lah. Jadi kapsul yang memasuki atmosfera bumi menghadapi rintangan udara yang tinggi. Jadi apabila geseran tinggi, jadi suhu juga akan bertambah. Okey, suhu tinggi dia akan menjadi panas dan akan terbakar seperti mana yang kita boleh lihat di sini. Okey, jadi muatan haba tentu dan takat lebur bagi lapisan luar kapsul ini perlulah tinggi. Okey. Okey, dan akhir sekali aplikasi yang terakhir ialah bahan pembinaan bangunan hijau, iaitu salah satu contohnya adalah bangunan belian di Suruhanjaya Tenaga, yang mana bahan bumbungnya menggunakan styrofoam yang mana bersifat penempat haba yang baik, yang terdiri daripada lapisan simen, papan tebal, lapisan simen, papan tebal ini adalah styrofoam lah yang warna orange ni, dan kemudian dilapisi dengan lapisan simen, dan akhir sekali adalah kepingan konkrit. Okey, dan ini kerana styrofoam ini dipilih kerana muatan haba tentunya yang tinggi. Okey, dia berada di atas sekali. Jadi kita tahu ya, cahaya matahari, haba daripada cahaya matahari datang daripada atas. So kerana muatan haba tentunya yang tinggi, yang dia lambat panas, jadi dia dapat mengurangkan pertambahan ataupun penyerapan haba. Jadi diri dia sendiri ya, styrofoam ini sendiri akan menyerap haba yang banyak kerana muatan haba tentu yang tinggi. Jadi dia serap haba yang banyak. Dia boleh menyerap haba, menyimpan haba. Jadi dia akan mengurangkan penyerapan haba di persekitaran dan mana dapat menyejukkan suhu bangunan.
Baiklah, seterusnya cikgu akan terangkan tentang aplikasi muatan haba tentu dalam fenomena bayu laut dan bayu darat. Okey, kita mulakan dengan bayu laut dahulu ya. Okey, pada waktu siang, kita tahu ada matahari dan suhu persekitaran adalah lebih tinggi kerana menerima cahaya dan haba daripada matahari. Okey, dan oleh itu kawasan daratan dan lautan kita andaikan mempunyai menerima cahaya matahari yang sama banyak. Okey, kita mulakan dengan daratan dahulu. Di daratan berhampiran dengan laut terdiri daripada pasir. Okey, dan pasir ini jika hendak dibandingkan dengan air laut, kita pun tahu ya, air adalah sesuatu yang mempunyai muatan haba tentu yang paling tinggi. Jadi kita andaikan ya, jadi kita tahu pasir mempunyai muatan haba tentu yang lebih rendah jika dibandingkan dengan air. Jadi cikgu tulis kat sini C-nya adalah lebih rendah dan C air laut adalah lebih tinggi. Okey, jadi apabila muatan haba tentu untuk pasir adalah rendah, jadi walau menerima haba sedikit sahaja sudah dapat menaikkan suhu pasir. Okey, jadi daratan pada waktu siang adalah jauh lebih cepat panas berbanding dengan laut. Yang mana laut perlukan haba yang lebih banyak untuk meningkatkan suhunya kerana muatan haba tentu yang tinggi. Jadi, udara di kawasan daratan adalah lebih panas berbanding dengan laut. Jadi udara yang panas kita tahu ya mempunyai ketepatan yang sangat rendah sebab udara panas biasanya bergerak laju, jadi dia akan naik ke atas. Okay, sebabkan itulah aircon dan juga exhaust fan berada di kawasan atas untuk mengeluarkan cahaya udara panas kan. Jadi samalah seperti ini ya. Jadi udara panas di kawasan darat akan naik ke atas. Okey, so cikgu lukis ni. Merah ni adalah udara panas. Naik ke atas. Jadi udara panas ini tempatnya nanti akan digantikan dengan udara yang lebih sejuk. Tapi udara yang lebih sejuk itu pula datangnya daripada laut. Okey, jadi udara sejuk itu datangnya daripada laut. Okey, so cikgu gunakan pen warna biru ni untuk menunjukkan udara yang lebih sejuk. So, udara yang lebih sejuk daripada laut datang bergerak ke arah daratan untuk menggantikan kawasan udara panas yang telah pun bergerak naik ke atas. Jadi, disebabkan angin itu datang daripada arah laut, jadi kita sebut dia angin bayu ya. Okay, angin bayu datang daripada laut menyebabkan pokok ini, kalau anda lihat pun pokok kelapa ni bergerak daunnya ke arah daratan kan. Jadi disebabkan itu kita sebutkan fenomena ini sebagai bayu laut kerana datang daripada laut. Udara angin bayu datang daripada laut. Okey, jadi mari kita jawab soalan. Di bawah ya. Muatan haba tentu darat adalah lebih rendah daripada laut kerana pasirnya muatan haba tentunya lebih rendah. Okey, pada waktu siang suhu darat pula akan lebih panas. Okey, jadi suhu daratan adalah lebih panas dengan lebih cepat berbanding dengan laut. Okey, jadi udara yang panas di darat ini akan naik ke atas. So, cikgu tulis kat sini naik ke atas. Sementara udara yang lebih sejuk tapi pada laut ini akan bergerak ke arah daratan. Okey. Jadi udara yang angin yang datang daripada laut ini kita sebut sebagai bayu laut. Okey, berbeza pula dengan bayu darat. Bayu darat berlaku pada waktu malam. Okey, ni cikgu lukis bulan dan tak berapa jelaslah bulannya. Okey, okey. Bulan. Okey, pada waktu malam kita tahu yang udara adalah lebih sejuk. Jadi sepatutnya pada waktu malam persekitarannya adalah lebih sejuk juga. Okey, suhunya rendah. Okey, tetapi sama juga ya. Pasir bagi pantai, daratan pasir yang mempunyai muatan haba tentu yang rendah dibandingkan dengan air laut yang mempunyai muatan haba tentu yang tinggi ya. Jadi muatan haba tentu yang rendah ini sebenarnya menjadikan pasir dan daratan ini lebih mudah sejuk.
Kenapa? Kerana muatan haba tentu yang rendah menyebabkan daratan mudah untuk membebaskan haba pada waktu malam dengan lebih cepat. Jadi, apabila haba terbebas dengan lebih cepat kerana sedikit sahaja kuantitinya, maka ianya lebih cepat menjadi sejuk berbanding dengan air laut yang mempunyai muatan haba tentu yang tinggi, yang mana mempunyai haba yang banyak. Jadi, ambil masa yang panjang untuk membebaskan haba ke persekitaran. Jadi, ianya lebih lambat untuk sejuk. Jadi, apabila lebih lambat untuk sejuk, maka lautan adalah lebih panas jika dibandingkan dengan daratan pada waktu malam. Jadi macam cikgu cakap tadi, udara yang panas mempunyai ketepatan yang rendah. Jadi apabila ketepatan rendah, ianya akan naik ke atas. Jadi udara yang lebih panas di kawasan laut, permukaan laut akan naik ke atas pada waktu malam. Jadi apabila udara yang panas telah naik ke atas, kawasan udara yang panas yang telah naik ke atas tadi digantikan dengan udara yang lebih sejuk daripada darat. Jadi ini adalah udara yang sejuk datang dengan ketepatan yang lebih tinggi. Jadi dia akan berada di kawasan permukaan laut yang lebih rendah berbanding dengan udara panas yang berada di kawasan atas. Jadi disebabkan angin ini datang daripada darat, kita boleh nampak ya, pokok juga bergerak ditiup angin ke arah laut ya. Jadi daripada daratan, jadi kita sebut dia sebagai bayu darat. Angin darat, bayu darat. Okey? Jadi, mari kita jawab soalan ini. Muatan haba tentu laut, okey, adalah macam biasa lebih besar daripada darat. Jadi, pada waktu malam yang sepatutnya sejuk, suhu laut menyejuk lebih lambat daripada darat. Darat lebih cepat sejuk. Jadi udara yang panas tadi, udara yang panas di permukaan laut akan naik ke atas. Jika tadi udara yang panas di darat, tapi ini udara panas di laut ya, di permukaan laut naik ke atas. Okey, jadi tempat udara panas tadi digantikan oleh udara yang sejuk datang daripada daratan. Udara yang sejuk ataupun lebih sejuk berbanding dengan laut lah. Okey, daripada darat akan bergerak ke arah laut. Okey, jadi untuk mudah anda ingat ya, jika bayu laut, jadi angin datang daripada laut ke darat. Kalau bayu darat, angin bertiup ataupun datang daripada darat ke laut. Jadi yang angin datang tadi ya, udara panas akan naik ke atas lah. Jadi angin tadi menggantikan udara yang panas tadi. Okey, yang telah pun naik ke atas. Okey, ini saja dengan mudah sekali, tak ada masalah ya. Tapi keyword di sini yang kita boleh dapat lihat ialah apabila muatan haba tentu sesuatu objek itu atau tempat itu rendah, jadi ianya akan lebih cepat panas, contohnya pada waktu siang, dan akan lebih cepat sejuk, contohnya pada waktu malam. Dan sebaliknya bagi muatan haba tentu yang tinggi, lambat panas dan lambat sejuk. Baiklah, cikgu akan teruskan dengan penyelesaian yang melibatkan muatan haba tentu. Okey, di sini ada satu soalan yang melibatkan campuran antara air yang panas yang mendidih iaitu 100 darjah Celsius yang baru sahaja mendidih, yang mana kita tambahkan dengan air sejuk yang bersuhu 10 darjah Celsius baru keluar daripada peti ais. Okey, tetapi ianya mempunyai jisim yang lebih banyak berbanding dengan jisim air panas. Okey, jadi kita pun tahu dah, belajar dah sebelum ini ya. Formula haba iaitu Q sama dengan MC perubahan theta. Okey, ini kita dah belajar. Jadi apabila melibatkan campuran antara air yang panas dan air yang sejuk, ataupun mungkin air yang berbeza suhu, okey, jadi akan menyebabkan hasil akhirnya mengalami ataupun mempunyai suhu yang berbeza. Okey, bagi keadaan ini ya, air panas ini adalah pada suhu 100 darjah Celsius. Okey, air panas hot. Manakala yang sejuk
okey, hanya bersuhu 10 darjah Celsius. Jadi hasil akhir selepas campuran ini ya, kita akan dapat air yang suam lah, tak terlalu panas. Okey, jadi secara logiknya suhu akhir ini cikgu namakan dia sebagai theta lah. Okey, bukan perubahan theta tapi theta iaitu suhu akhir. Okey, cikgu tulis kat sini suhu akhir ya. Okey, jadi suhu akhirnya ni secara logiknya theta ini mestilah lebih besar, lebih panas daripada 10 darjah Celsius kerana telah pun bercampur dengan air panas. Dan secara logiknya juga mestilah lebih sejuk berbanding dengan air panas ini. Dan mestilah lebih rendah daripada 100 darjah Celsius. Jadi, ini adalah suhu akhir yang kita boleh ramalkan, predict. Mestilah di tengah-tengah antara 10 dan 100. Tetapi persoalannya, berapakah suhu akhir itu? Adakah 55, 76, 22, 35 ataupun sebaliknya? Okey, jadi kalau kita lihat dekat sini ya, jadi kita labelkan dulu apa yang ada di sini. Okey, untuk soalannya dikata air sejuk dicampurkan ke dalam air panas. Okey, jadi hitungkan suhu akhir air tersebut. Jadi suhu akhir itu cikgu gunakan theta. Okey, dan ini 120 gram ini air sejuk ini saya gunakan sebagai M dan ini adalah theta 2. Sebab cikgu jadikan air sejuk ni sebagai 2 dan air panas ini sebagai 1. Sebab air panas ini asalnya panas lah. Jadi dia ditambah oleh air sejuk. Jadi yang ini 80 gram ini cikgu namakan dia sebagai M1 dan 100 darjah Celsius ini cikgu ambil dia sebagai theta 1. 120 gram air sejuk ini cikgu namakan dia sebagai M2 dan 100 darjah Celsius ini sebagai theta 2. Okey, jadi kita dah boleh nampak jelas M1 theta 1, M2 theta 2. Dan bagi muatan hamba tentu air sama ada air itu panas ataupun sejuk adalah sama, iaitu 4200 J kg -1 degree Celsius -1. Okey, sama saja. Yang cuma berubah adalah apabila sudah menjadi steam. Jadi muatan haba tentu steam adalah separuh daripada air. Dan juga kalau telah pun menjadi ketulan ais, ice cube, maka muatan haba tentunya juga adalah berkurang, lebih kurang 2000 lebih. Okey, jadi sekarang bagaimanakah kita nak dapatkan suhu akhir ini? Persoalannya. Okey, jadi apabila kita telah campurkan 1, 2 ini ke dalam 1, air sejuk ke dalam air panas, jadi kita akan dapat jumlah kedua-dua haba ini adalah sama. Haba dalam air panas adalah sama dengan haba dengan yang nombor 2 ini kerana telah pun bercampur. Yang mana cikgu cakap tadi hasil akhirnya telah pun menjadi air suam. So, samalah. Okey, jadi kita gunakan formula yang sama ini untuk ini. Okey, untuk Q1 iaitu air panas ya, M1, C1 dan perubahan theta 1 sama dengan M2, C2 perubahan theta 2. Okey, mudah kan? Okey, jadi kita teruskan operasinya. Okey, kita mulakan dengan M. M di sini ialah 0.80 gram. Jadi, kita kena tukar kepada kilogram. So, dia menjadi 0.08 kilogram. Okey, 0.08 kilogram. Sama juga dengan air sejuk ini. Jisimnya adalah 120 gram. Jadi, cikgu tukar kepada 0.12 kilogram. Kita kena menggunakan SI unit. Jadi untuk yang satu ni adalah air panas. Jadi cikgu masukkan di sini 0.08 kilogram. Okey. Dan C1 ini ya ialah 4200 J kg -1 darjah Celsius -1. Dan perubahan theta dia ialah, kita tahu suhu akhir ini adalah theta. Jadi biasanya yang besar tolak yang kecil lah. Okey, jadi suhu ini adalah lebih besar daripada suhu akhir. Jadi 100 tolak dengan theta darjah Celsius. Okey, yang besar tolak yang kecil. Okey, sama juga dengan yang untuk air sejuk pula. Untuk air sejuk, M dia adalah 0.12 kilogram. Okey, C2 dia ialah 4200 J kg -1 darjah Celsius -1.
Dan perubahan theta dia adalah yang besar tolak yang kecil. Okey, jadi theta ini suhu akhir ini tolakkan dengan 10. Theta tolak 10 darjah Celsius. Okey, disebabkan ini adalah sama, C ni sama nilainya. Okey, jadi kerana kedua-duanya adalah dalam bentuk air, jadi kita boleh potong siap-siap. Lebih mudah. Okey, kita potong. Cikgu dah potong dah ni. Guna pen merah. Okey, jadi kita teruskan operasi kita. Okey, operasi kita ialah kita kembangkan ni. So, kita akan dapat di sini ialah 8 kilogram 8 kilogram darjah Celsius. Kita tolakkan dengan 0.08 theta kilogram darjah Celsius. Okey, samakan dengan di sini 0.12 theta kilogram darjah Celsius, dan di sini kita tolak dengan 0.12 darab dengan 10 kan. So dia akan jadi 1.2 kilogram darjah Celsius. Okey, sekarang ni kita kumpulkan theta di belah sini dan yang tiada theta dekat belah sini. Okey, jadi aku buat macam ni. 8 kita operasi ni tambah 1.2 unit yang sama darjah Celsius. Sementara ini cikgu pindahkan ke sini, jadi 0.12 theta tambah 0.08 theta, okey, kg Celsius. Okey, so sekarang ni kita campurkan, kita akan dapat 9.2 kilogram degree Celsius, dan ini adalah 0.2 theta kilogram degree Celsius. Okey, seterusnya kita nak tinggalkan theta seorang-seorang kat sini. Okey, dengan darjah Celsius dia. Jadi kita bawa pindah 0.2 kilogram ini, jadilah 9.2 kilogram degree Celsius bahagi dengan 0.2 degree Celsius. Okey, jadi yang mana kita boleh potong, kita potonglah kan. Okey. Oh, minta maaf, bukan degree Celsius tapi kilogram. Minta maaf, patutlah pelik. Okey, kilogram. Okey, jadi kita boleh potong kilogram ini. Kilogram. Okey, yang tinggal adalah darjah Celsius lah. Okey, jadi kita dapat hasil akhir dia ialah okey, sebelum tu minta maaf nak. Ini kita tak ada lagi nilai degree Celsius kan. Okey, so kita tak tahulah nilai degree Celsius dia berapa untuk theta ini. Okey, jadi sebab theta tidak ada bacaan lagi, jadi kita teruskan. Akhirnya kalau bila cikgu tekan kalkulator ya, so hasil akhir dia 9.2 bahagi 0.2, so kita dapat 46, so darjah Celsius. Jadi ini adalah theta. So hasil akhir bagi air suam yang mana adalah hasil campur air sejuk dan air panas ini adalah 46 darjah Celsius. Okey, jadi setelah kita dapat jawapannya ialah 46 darjah Celsius. Jadi suhu akhir bagi air suam yang telah pun hasil daripada campuran air sejuk dengan kepada air panas tadi ya. So kita akan dapat air suam ini bersuhu 46 darjah Celsius. Okey, memang suam lah dia, tak terlalu panas dan tak terlalu sejuk. Okey, jadi inilah dia kaedahnya. Kita samakan kedua-duanya dengan beranggapan apabila telah dicampurkan, maka haba bagi kedua-dua 1 dan 2 ini adalah sama. Okey, itu sahaja untuk muatan haba tentu subtopik ini 4.2. Jadi jangan lupa like dan subscribe video ini. Okey, sehingga berjumpa lagi. Bye.